Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa pada hari ini untuk kita terus membuat ulang kaji sebagai persediaan ujian akhir sesi akademik Bahasa Melayu tahap 2. Untuk latihan pada hari ini, cikgu nak fokuskan kepada kata ganda. Kita lihat soalan yang pertama, sebahagian tempat kosong, tingkap rumah nenek Mah telah reput. Jadi kita tengok, selepas saja tempat kosong, cikgu lebih suka, lebih tempat kosong kita nak cari clue-nya. Tingkap. Bila tingkap, kita tengok jawapan A, B, C, D. Yang mana dah pasti salah? Yang mana kamu pernah dengar? Oh, sumpah-sumpah. Sumpah-sumpah ni binatang. Kita pangkah dah. Yang kedua, angkut-angkut. Angkut-angkut juga binatang. Kita buang dah. Yang ketiga, kisi-kisi dengan api-api. Api-api juga sejenis tumbuhan. Kita dah buang dah. Jadi jawapannya adalah apa? C. Sebahagian kisi-kisi tingkap rumah nenek telah reput. Tingkap. Tingkap kita gunakan kisi-kisi ataupun kekisi. Nombor 2. Encik Bala berjalan tempat kosong di hadapan bilik bersalin ketika menanti kelahiran anak sulungnya. Ini di hadapan bilik bersalin. Bila di hadapan bilik bersalin ni macam bilik kecemasan contohnya. Wad kecemasan contohnya. Jadi apa kita nak gunakan di sini? Ulang alik, lintang pukang, mundar mandir, kelang kabut. Encik Bala berjalan. Kalau macam dalam televisyen, kalau seorang pesakit isteri ke anaknya dalam wad kecemasan, ayah ataupun suaminya akan berada di luar, dia akan pergi ke sana, pergi kemari, tempat yang sama. Jadi kita tengok di sini, takkan lintang pukang? Kita buang dah. Lintang pukang ni dah lari ketakutan. Dia tak lari ke hospital. Mundar mandir, ulang alik yang tinggal, kelang kabut. Oh, kelang kabut, mana ada kelang kabut? Kat hospital kita tak boleh buat kelang kabut. Dah buang dua dah. Ulang alik, mundar mandir. Ulang alik ni tempat yang sama kita lalu, tapi jarak yang jauh. Ayah ulang alik dari tempat kerja ke rumah contoh. Itu ulang alik. Kalau mundar mandir ni jarak yang dekat tempat sama. Contoh, wad kecemasan contohnya. Di hadapan bilik bersalin menunggu kehadiran. Tiba-tiba doktor keluar. Tahniah, Encik Bala telah berjaya mendapat kembar, anak kembar lelaki contoh. Jadi jawapan dia adalah mundar mandir. Encik Bala berjalan mundar mandir di hadapan bilik bersalin ketika menanti kelahiran anak sulungnya. Nombor 3. Tangisan pilu mangsa kekejaman Zionis itu masih di telinganya. Tangisan. Satu kita dengar sini, tangisan. Yang kedua, di telinga. Ada dua clue kita ambil tu. Lepas tempat kosong, di telinga. Apa yang boleh jadi? Yang teringat-ingat, berbisik-bisik, berdering-dering. Kalau kita buang di sini, yang mana satu? Kita boleh buang. Teringat-ingat. Ini lebih kepada apa? Fikiran kita masih teringat kejadian itu. Buang dah teringat-ingat. Berbisik-bisik, bisik-bisik ke telinga. Takkan tangisan pilu berbisik? Kita dah buang dah. Berbisik ni menyampaikan rahsia. Awak dengar, saya nak berbisik-bisik. Perlahan je suara tu. Berdering-dering. Bunyi telefon contoh, berdering-dering. Kita dah buang dah. Jadi tangisan pilu masih terngiang-ngiang. Tangisan pilu mangsa kekejaman Zionis itu masih terngiang-ngiang di telingaku. Maksudnya macam terdengar-dengar orang menjerit. Zionis kena Palestin, kena serang dengan Israel. Kita terdengar-dengar. Jadi jawapan nombor 3 adalah A. Nombor 4. Suasana tempat kosong di stadium itu jelas kedengaran tak kalau whistle penamat ditiupkan. Ini baru saja tamat Piala Dunia antara Perancis dan Argentina. Okay, contoh. Jadi huru-hara, hiruk pikuk, kaca bilau, kucak kacir. Takkan suasana di stadium jadi huru-hara? Tak ada. Huru-hara ni kerana peperangan. Contoh keadaan menjadi huru-hara. Kaca bilau pun sama juga. Macam peperangan. Saya ambil contoh paling mudah lah. Keadaan menjadi kacau bilau. Kucak kacir. Kucak kacir ni boleh jadi rumah tangga kucak kacir. Kucak kacir juga orang mengamuk contohnya. Jadi suasana apa kan jadi? Hiruk pikuk. Hiruk pikuk ni apa? Jeritan. Argentina menang. Walaupun perlawanan berlangsung di Qatar, tapi di seluruh dunia orang menjerit apabila pasukan masing-masing berjaya menjadi johan ataupun pemenang dalam sesuatu pertandingan. Hiruk pikuk nombor 4. Nombor 5. Operasi mencari dan menyelamat nahas helikopter telah diserahkan kepada pasukan Ranger kerana mereka lebih mengetahui
tempat kosong hutan. Dalam hutan ni siapa yang mahir? Kita tengok sini. Simpan siur. Simpan siur ni dekat jalan raya, bukan dekat dalam hutan. Selok belok, kita tak pernah dengar. Lekat lekuk, tak pernah dengar. Hiruk pikuk. Dalam hutan mana ada orang berdiri hiruk pikuk tadi? Hiruk pikuk dekat stadium dah buang dah. Lekat lekuk. Lekat lekuk ni adalah lubang kecil. Lekat lekuk dah buang dah. Yang tinggal apa? Selok belok. Apa maksud selok belok? Selok beloknya orang yang mahir tempat. Sesuatu tempat. Biasanya dalam hutan, ranger. Kalau kita nak pergi mendaki gunung, mesti ada seorang penunjuk arah dan sebagainya. Terutama di Sabah, di Gunung Kinabalu. Jadi mereka yang orang yang mahir berkaitan dengan selok belok hutan. Jadi nombor 5B. Nombor 6. Tangan datuk tempat kosong akibat daripada penyakit, menghidap penyakit Parkinson. Kamu tengok penyakit Parkinson ni. Apa penyakit Parkinson ni? Kita tengok dulu jawapan. Tersedu-sedu, terketar-ketar, termanggu-manggu, terkial-kial. Tersedu-sedu ni menangis. Susah nak berhenti. Adik menangis, tersedu-sedu. Dah buang dah. Termanggu-manggu ni keheranan. Buang dah keheranan. Terkial-kial ni tak biasa. Contoh kalau kita suruh orang lelaki solat pakai telekung. Jadi lambat lah sebab mereka tak biasa terkial-kial. Jadi jawapan dia apa? Terketar-ketar. Jadi tangan datuk terketar-ketar akibat daripada menghidap penyakit Parkinson. Jaga-jaga anak murid sekarang ni banyak penyakit yang boleh. Contoh penyakit stroke. Baru ni anak murid cikgu kena penyakit stroke, mini stroke akibat lama sangat bermain telefon bimbit dan sebagainya. Berhati-hati ya. Nombor 7. Daun kelapa tempat kosong ditiup angin spoi-spoi bahasa. Apa benda angin spoi-spoi bahasa ni? Tengok, satu cluenya daun kelapa. Apa akibatnya? Ditiup angin. Apa kan jadi? Berkibar-kibar ni kita buang dah satu. Berkibar-kibar ni bendera, berkibar-kibar bendera. Bersia-sia. Sia-sia ni pergi shopping contohnya, dah buang dah. Membeli belah pun sama. So yang kamu tak pernah dengar, meliang liut. Daun kelapa meliang liut apabila ditiup angin. Ditiup angin spoi-spoi bahasa angin yang lembut. Biasa tepi pantai ya. Jadi jawapan dia ialah meliang liut. Bila 3 ni kamu buang, meliang liut ni kamu tak pasti apa saja. Yang tinggal tu jawapan, tu saja cluenya untuk menjawab. Yang penting kita buang jawapan yang salah dahulu. Nombor 8. Muka Aliyah menjadi tempat kosong apabila diusik oleh rakan-rakannya. 1. Cluenya muka. Muka akan jadi apa? Apabila diusik, cluenya diusik. Bila orang kena usik, kebiru-biruan ni macam pucat. Pucat kebiruan. Kemalu-maluan. Buang juga. Ni perasaan malu. Keanak-anakan. Keanak-anakan ni perangai orang dewasa tapi perangai masih keanak-anakan, dah buang. Jadi muka Arya menjadi kemerah-merahan. Apabila kena usik, ya awak cantiknya hari ni. Contoh pengantin atas pelamin kena usik, muka mereka akan kemerah-merahan. Nombor 9. Mereka ketawa tempat kosong apabila menonton filem komedi lakonan Tan Sri P. Ramlee. Satu kamu tengok ni, cluenya ketawa. Yang kedua, kamu tengok sini komedi. Cerita lawak, cerita Mr. Bean. Apa akan jadi? Teresak-esak, terkebir-kebir, terbahak-bahak, tergelak-gelak. Teresak-esak ni menangis. Kita dah buang dah teresak-esak. Terkebir-kebir ni keheranan. Buang dah 2. Terbahak-bahak ke tergelak-gelak. Jadi dia mungkin tergelak. Tetapi kalau sini kamu tengok mereka ketawa. Bila dah ketawa ni dia akan jadi terbahak-bahak. Dia automatik kita buang tergelak-gelak. Jadi nombor 9 terbahak-bahak. Nombor 10. Pembalakan haruslah dijalankan secara terancang supaya tempat kosong tidak kelihatan gondol. Jadi perkataan jarang kamu dengar ni gondol lah. Gondol ni ada 3 maksud. 1, kepala botak. Yang kedua, dia menggondol tempat pertama dalam acara 100 meter. Maksudnya dia menang. Yang ketiga, gondol ni maksudnya hutan yang telah ditebang dan diratakan. Jadi perlu kita tengok di sini pembalakan. Pembalakan kita buat di mana? Kamu tengok. Rumput rampai. Dah pasti salah. Rumput rampai takkan ada hutan balak, pokok balak. Semak samun sama juga. Semak samun kawasan belakang rumah, semak samun. Yang tinggal sini gunung ganang dengan bukit. Pembalakan di bukit ke gunung. Kita buang gunung ini terlalu tinggi sangat. Jadi pembalakan di kawasan bukit bukau. Jadi jawapan ialah D. Pembalakan haruslah dijalankan secara terancang supaya bukit bukau tidak kelihatan gondol. Tengok apa yang berlaku di Batang Kali baru-baru. Tengok tanah runtuh yang telah mengorbankan 24 orang, yang ada yang masih hilang dan sebagainya. Jadi kita kena
hargai alam. Setakat ini saja perkongsian untuk hari ini berkaitan dengan kata ganda. Kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye-bye.